Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini saya akan berkongsi kepada anda bagaimanakah kita nak lukis lukisan ini di dalam Autodesk Inventor. Okey, di mana kita akan tengok cara yang lebih mudah. Okey, kalau kita gunakan kaedah biasa ataupun kaedah macam AutoCAD mungkin agak sukar, tapi dalam Inventor ni lebih mudah. Okey. So untuk soalannya sedikit pembetulan iaitu nilai 25 ni. Jarak ini adalah 25 bukan 17 ni lah. Alright. So kita tengok soalan ini, di mana soalan ini adalah perlu dilukis menggunakan unit milimeter. Boleh nampak sini unit milimeter. Jadi untuk kita lukis lukisan ini, kita pergi kepada software Autodesk Inventor kita. Seperti biasa, seperti dalam video sebelum ini, kita bermula dengan klik button new file. Okay, pastikan template kita betul, iaitu soalan tadi kita pakai unit milimeter, maka kita pilih template metric. Okey, kemudian kita pilih standard mm.ipt untuk kita mula menghasilkan lukisan sketch. Okey, iaitu tekan button create. Okey, so bila tekan button create, kita akan dipaparkan dengan ruang kerja untuk menghasilkan part file. Okey, jadi kita nak buat sketch, kita seperti biasa kita pergi kepada start to the sketch. Okey, kita pilih plane yang sesuai, iaitu di sini saya gunakan plane XY sebagai plane untuk saya mula melukis. Alright, so ini adalah soalan kita nak melukis lukisan seperti ini. So untuk lukisan ini sebenarnya kalau anda jumpa soalan seperti ini, saya sangat galakkan iaitu bahagian-bahagian yang melibatkan tangent perlulah dilukis kemudian, dilukis last sekali. Contoh sini radius 100, radius 84 ni, dan juga radius 6 ni kalau boleh lukis di akhir sekali. Kita lukis dulu bahagian yang simple, yang utama dulu, iaitu saya nak bermula dengan bahagian di sinilah, iaitu sikit bahagian ini kita boleh lukis menggunakan slot, sama seperti dalam video yang pertama, video yang ketiga sebelum ni. Okey, jadi kita bermula dengan melukis slot, iaitu kita pergi ke bawah rectangle ni. So pilih slot. Okey, slot yang kita pilih adalah slot center to center, di mana saya nak bermula dengan point origin kita sini. Klik kat sini dulu satu. Di sini biasanya dia akan minta panjang garisan kita. Kalau boleh jangan dia sangat macam ni lah, make sure dia tegak. Okay, panjang garisan kita boleh masuk nilai tu boleh, tapi saya suka buat dengan klik dulu. Okay, klik satu. Okay, di sini ada dua slot, jadi kita buat dua slot. Okay, slot yang kedua. Okay, seterusnya saya nak buat pula bahagian atas ini. Okay, ada dua bulatan di sini, so kita buat ambil circle. Di atas ni kita pilih atas ni 1 2, dan di sini kita ada juga dua circle. Okey, iaitu sini 1 2. Okey, di tengah ni tadi nanti ada tangent, jadi kita biarkan dulu. Kalau boleh biarkan dulu, kita tak nak pening dengan tangent tadi. So kita masukkan dululah apa nilai yang ada dalam soalan kita ini. Okey, untuk kita tengok dulu bahagian pertama, iaitu kita ada slot, di mana panjang slot ini adalah 25 daripada titik tengah ke titik tengah ni. Panjangnya ialah 25. Kita ambil dimension. Okey, panjang slot kita ialah 25. Okey, kemudian kita ada radius slot yang pertama ialah 15. Dan radius slot yang kedua ialah 18. Jadi kita ambil dimension, kita masukkanlah. Okay, radius yang pertama ni ialah 15. Okay, dan yang kedua ialah radius 8. Radius 8. So kita pergi sini, klik 8. Alright, seterusnya okay, kita dah settle bahagian ini. So, kita nak buat bahagian kedua ini. Okay, memandangkan kita tengok jarak kita ni agak rapat, jadi saya sangat prefer kita buat masukkan nilai jarak ni dulu, iaitu jaraknya 55 dengan 30. Okay, jadi kita ambil dimension. Jarak daripada titik tengah slot ini dengan titik tengah bulatan di atas ialah
55 untuk tinggi. Okey. Dan jaraknya ke bahagian tepi ini, titik tengah slot dan titik tengah bulatan ini, jaraknya adalah di atas lah. Okey. Make sure bila kita klik kena kat titik tengah dia dengan titik tengah sini. Ataupun kita boleh klik pada bulatan ni pun boleh, dia akan automatik pilih titik tengah. Dengan bulatan ni titik tengah. Dan kita bawa ke atas ni, kita masukkan jaraknya tadi adalah 30. Okay, yang sini pun kita boleh buat jarak dulu. Kita tak nampak, saya alih sikit lah. Okay, kita alih sikit supaya okay. Sini jaraknya tadi diberi, jaraknya adalah 110 dan hubungan dia dengan atas ni jaraknya adalah 25. Jadi kita masukkan jarak dia adalah daripada titik tengah ini ke sini ialah 110 dan jarak ketinggiannya adalah sini ke sini adalah 25. Okey, barulah kita masukkan dia punya radius. Okey, di sini radiusnya ialah 15. Sama, sini pun 15. Jadi kalau sama ni, kita boleh jimatkan masa dengan menggunakan equal dekat sini. Equal bulatan luar sini dengan bulatan ni. Okey, sebab apa equal? Sebab radius ni 15, yang besar ni pun 15. Okey, jadi saya gunakan equal tadi, saya buat bulatan luar ni dengan sini equal. Jadi saya cuma perlu masukkan salah satu nilai sajalah. Sini nilainya adalah radius. Jadi sekarang ni dia dalam mode diameter. Okay, anak panah di situ, klik kanan pada mouse kita, pilih dimension type radius. Okay, radius ni adalah 15. Jadi ni akan ikutlah. Itu yang kelebihannya tu. Okey, seterusnya kita ada bulatan dalam ni diameter 12, tapi tak sama dengan ni. Ni diameter 20. Okey, jadi kita tak perlulah letak equal sebab ukurannya berbeza. Kita masukkan secara berasingan. So yang ni tadi diameter 12 dan diameter 20. Ini dimension. So ini diameternya adalah 12 dan ini diameternya adalah 20. Okey, jadi siap untuk bahagian ini. Tinggal kita nak buat lagi bahagian yang melibatkan tangent. Okey, soalan di sini ada 4 bahagian yang ada tangent. Yang pertama adalah radius 84. Yang kedua radius 100. Dan yang ketiga adalah radius 6. Di sini pun 6 ada 4. Jadi kita buat yang besar ni dululah ya. So saya ambil bagaimana nak buatnya. Saya suka menggunakan circle. Okay, kita letak je kedudukannya di mana-mana, tak kisah. Okay, letakkan satu. Kemudian kita tangentkan dia. Tangent dengan ni, di sini dengan sini. Okay, sebab apa tangent kat situ? Sebab ni tangent. Okay, di mana tangent ni kita boleh tengoklah menggunakan constraint tangent ni. Bulatan dengan bulatan, bulatan dengan bulatan. Alright, nak trim dulu boleh. Malas nak ni, trim dulu. Okay. Mana kita masuk dalam dimension dia. Dimension dia adalah 84. Jadi settle untuk bahagian pertama. Okay, 84. Okey, seterusnya di sini kita ada tangent juga dekat slot ni, radius 100 sampai ke bulatan 15 ni. Jadi kita ambil buat bulatan 15 lagi. Kita letak dia kat mana-mana di sini. Okey. Kalau boleh jangan ada garisan putus ni ya, dia akan snap nanti, dia akan lekat. Jadi saya letak sini lah. Make sure kita kena bawa dia keluar supaya dia tangent nanti kena kat sini dan kena kat sini. Itu kita lebihkan sikit tak apa. Kemudian baru kita buat constraint tangent. Klik pada slot ni dengan sini. Slot ini dengan bulatan ni dengan ini. Nak trim dulu pun boleh. Okey, let's say saya trim dulu. Dan kita masukkan dimension dia adalah radius 100. Okey, so settle untuk bahagian radius 100 ni. Dan last kali kita ada dua bulatan di sini, kita boleh masukkan radius 6. So sama ada anda nak gunakan circle tadi untuk tangent pun boleh, ataupun
dalam AutoCAD anda belajar penggunaan fillet. Okay, fillet kita boleh guna pakai juga di sini, iaitu arahan fillet ni untuk buat lengkung di antara dua garisan ataupun dua lengkung. So kita klik pada fillet, di mana fillet dalam Inventor ni kita perlu masukkan radius dekat sini. Okay, berapakah radius untuk fillet tadi? Inilah 6. So kita masukkan nilainya 6. Kita klik bulatan pertama, klik bulatan kedua. Okey, saya terlupa satu ini kelemahan Inventor lah. Saya terlupa. Dalam Inventor kita dah buat fillet, kita tak boleh buat fillet pada bulatan ni. Kita kena trim dulu bulatan ni. Putuskan dia dulu. Barulah kita boleh buat fillet. Okey. Radius 6 ni dengan ini. Okey. Hilang ini kelebihan, ini kelemahan ni. Kita ambil sikitlah. Okey, tak nak pakai fillet lah. Fillet sini putus. Okey, kita guna circle circle. Okey, circle lah. Sama macam kita tadi lah iaitu radius yang sama kita gunakan equal, kita equal. Okey, kemudian kita tangentkan dia, tangent sini. Okey, ini pertama, tangentkan bulatan ini, tangentkan dengan sini. Okey, lepas tu barulah kita masukkan dimension dia adalah radius 6. Last sekali kita trim lah. Kita trim dia. Okay. Alright. Jadi settle lah kita punya sketch latihan keempat ini. Jadi diingatkan sekali lagi saya ingatkan, bila anda dah buat, kalau boleh jangan buang segala dimension yang ada ini. Okey, macam ni dah hilang tadi. Kita tak balik lah. Jangan bagi dimension ni hilang. Sebabnya bila kita hilang, seandainya kita buat penguasaian, nanti dia bertukar nilai. Itu sebabnya perlu kita pakai constraint tadi, sama ada equal ataupun dimension ni. Okay, so seperti biasa kalau dah siap, tekan finish sketch dan kita save latihan ni sebagai latihan keempat. Alright. Okey, so ini adalah basic dalam penghasilan sketch, melukis sketch di dalam Adobe Inventor. Tetapi dalam kita menghasilkan 3D modeling, mungkin tidaklah kita buat sekaligus macam ni. Mungkin kita buat bahagian demi bahagian sahaja. Jadi dalam video akan datang kita akan belajar bagaimanakah kita nak mula membuat 3D modeling, di mana ada beberapa kaedah yang saya akan kongsikan kepada anda. Salah satunya adalah kita akan gunakan extrude. Di dalam extrude kita akan lihat bagaimana kita nak extrude lukisan kita melalui plane demi plane, ataupun kita boleh buat menggunakan kaedah share sketch. So itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.